Halo, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Okey, baru-baru ini Miss dapati bahawa sebenarnya majoriti pelajar masih kurang jelas berkaitan dengan format PSPM yang terkini. Okey, maka Miss pun rasa ada keperluan untuk sediakan video ini agar pelajar lebih faham berkaitan dengan format PSPM serta teknik menjawab itu ataupun contoh soalan yang dikemukakan adalah macam mana. Okey, sebelum kita mula sesi ini, ingat subscribe pada channel Miss. Okey, thank you. Okey, jadi marilah sekarang kita masuk berkaitan dengan format PSPM. Okey, kita cuba tengok ya. Berkaitan dengan format PSPM yang terkini, untuk maklumat pelajar, sebenarnya soalan-soalan sesi lepas yang anda tengok itu, dia ada banyak bezalah berkaitan dengan format PSPM bagi sesi ini. Okey, kita cuba tengok ya. Okey, dari segi penilaian berterusan iaitu PB, okey, kita ada PB1 yang berkenaan dengan ulasan artikel, maka dia adalah sebanyak 10 markah. Dan selain daripada PB1, kita juga ada PB2 yang berkenaan dengan penulisan esei dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. So, jumlah markah untuk PB ini adalah sebanyak 40% daripada keseluruhan. Okey, dan untuk maklumat pelajar, anda sepatutnya sudah tahulah markah PB anda tu berapa. Okey, bagi pelajar yang masih tak pasti lagi markah PB dia tu berapa, okey, so sila hubungilah pensyarah tutoral anda. Okey, dan bagi tahu anda nak tahulah markah PB anda tu berapa. Okey, selain daripada penilaian berterusan, kita juga ada ujian penilaian sumatif iaitu UPS. So, untuk UPS ini kita ada 3 UPS. UPS yang pertama, dia adalah terdiri daripada bab 1 dengan bab 2. Okey, di mana markah dia adalah sebanyak 20 markah. Lepas tu UPS 2 adalah bab 3 dengan bab 4. Markah dia juga sama iaitu 20 markah. Diikuti dengan UPS yang ketiga, di mana dia adalah merangkumi bab 5 dengan bab 6 sahaja. Maka dia sama juga iaitu 20 markah. So daripada ketiga-tiga UPS ini ada jumlahkan markah dia. Lepas tu overall itu anda bahagi dengan 3. Maka untuk UPS adalah sebanyak 20% daripada keseluruhan. Untuk bahagian ini pun sama, jikalau anda masih tak pasti lagi markah UPS anda tu berapa, bolehlah hubungi pensyarah tutoral anda juga. Okey? Sekarang kita akan sambung yang terakhir, iaitu peperiksaan semester program matrikulasi PSPM. Untuk maklumat pelajar, pelajar hanya perlu fokus pada beberapa bab sahaja, iaitu bab 1, bab 4, bab 5 dan bab 6. Maka yang diperuntukkan untuk PSPM ini adalah sebanyak 80 markah. Dan daripada 80 markah itu nanti kita akan tukarkan dan jadikan dia sebagai 40% daripada keseluruhan. Dengan demikian, kita jumlahkan markah PB 40%, UPS 20% dan PSPM 40%. Jumlah dia akan sama dengan 100%. Okey? So, untuk maklumat pelajar, anda sepatutnya sudah tahulah markah PB dengan UPS itu berapa. So, anda sekarang boleh kiralah anda di bawah kategori mana dan berapa markah yang anda perlu skor lagi untuk PSPM agar anda dapat A dalam ekonomi. So, untuk maklumat pelajar, nak skor A itu adalah 80 markah dan ke atas. Okey? Okey, kita sambung berkaitan dengan PSPM ekonomi. Masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 jam iaitu 120 minit. Dan untuk PSPM ini kita hanya mempunyai 2 bahagian sahaja iaitu bahagian A dan lagi satu adalah bahagian B. Okey, berkenaan dengan bahagian A, semua soalan dia adalah soalan struktur. Dan soalan struktur ini dia adalah lebih kepada soalan esei pendek lah. Untuk bahagian B ini, dia mempunyai 2 jenis soalan. Jenis soalan yang pertama itu adalah berkenaan dengan soalan kuantitatif dan lagi satu jenis soalan itu adalah berkaitan dengan soalan esei panjang. Okey, sebenarnya pelajar boleh nampak soalan tutoran yang Miss bincang selama ini kan adalah berkaitan dengan soalan kuantitatif
Dan majoriti adalah soalan esei panjang lah. Kalau pelajar nak ulang kaji bahagian ini, pelajar boleh rujuk lah. Okey, video-video yang Miss telah upload di bahagian tutoran. Okey. Sekarang kita akan tengok dari segi bilangan soalan, pengagihan masa, peruntukan markah dan markah terakhir. Okey, bagi bahagian yang berlainan inilah. Okey, untuk maklumat pelajar bagi bahagian A, bilangan soalan dia hanya 3 soalan sahaja. Jawab semua. Dengan reti kata lain, tiada pilihan. Okey, dan kita tak pastilah soalan itu keluar daripada bab mana. Sama ada bab 1, 4, 5 ataupun 6. Okey. Dari segi pengagihan masa, so ini adalah cadangan sahaja. Masa yang dicadangkan untuk jawab bahagian A ini adalah sebanyak 20 minit sahaja. Okey, dengan reti kata lain, kita kata satu soalan itu lebih kurang dalam 7 minit lah pelajar kena siapkan soalan tersebut. Okey. Dari segi peruntukan markah pula, markah yang diperuntukkan untuk bahagian A adalah sebanyak 30 markah. Sekarang kita akan sambung dengan bahagian B pula. Okey, untuk maklumat pelajar, bilangan soalan yang wujud untuk bahagian B adalah sebanyak 4 soalan. So, jawab semua bermaksud tiada pilihan soalan. Pelajar kena jawab semua soalan tersebut. So, untuk 4 soalan ini, mungkin ada 2 soalan kuantitatif, ada 2 soalan esei panjang, ataupun 1 soalan kuantitatif, 3 soalan esei panjang, ataupun 1 soalan esei panjang, 3 soalan kuantitatif, kita pun tak pasti lagi. Okey, cuma nak beritahulah dia ada 4 soalan yang wujud dalam bahagian ini. Juga sama, soalan itu mungkin dari bab 1, 4, 5 ataupun 6. So, pelajar kena bersedialah. Okey, pengagihan masa. Masa yang dicadangkan untuk bahagian B ini adalah sebanyak 100 minit. Kalau 100 minit itu kita bahagi dengan 4 soalan. So, minit average satu soalan itu anda hanya boleh guna lebih kurang 25 minit sahaja. So, ingat ya, pandai susunkan masa ya. Okey, dari segi peruntukan markah pula, okey, untuk maklumat pelajar, markah yang diperuntukkan untuk bahagian B ini adalah sebanyak 50 markah bagi 4 soalan. Okey, maksudnya pengagihan markah untuk setiap soalan itu akan jadi berlainan lah. Dia bukan spesifik. Soalan pertama 10 markah, soalan kedua 10 markah, tak ada. Okey, dia akan berubah-ubah punya. Okey, so markah terakhir itu jumlah markah dia adalah sebanyak 80 markah dan daripada 80 markah itu nanti kita akan tukar jadi 40% sahaja. Sebab sebagai peringatan tadi kami bagi tahu kan, PSPM itu hanya 40% daripada keseluruhan. Okey? So, sekarang kita akan masuk teknik menjawab. Miss akan cubalah bagi beberapa contoh soalan dan cara menjawab itu sebenarnya macam mana. Okey, so untuk teknik menjawab itu, kita akan fokus bahagian A yang berkaitan dengan soalan struktur iaitu esei pendek. Okey, marilah kita cuba tengok soalan dia. Bahagian A, soalan struktur. Okey, untuk maklumat pelajar, ini adalah contoh soalan sahaja ya. Okey, apa beza antara barang ekonomi dengan barang percuma? So, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Okey, kalau anda sudah tengok video Miss, okey, ini adalah jawapan yang Miss tunjukkan dalam video saya kan. Okey, ada aspek yang kita bandingkan dari segi definisi ke, penawaran ke, kos lepas dan sebagainya. Lepas tu kita ada barang percuma dengan barang ekonomi. Okey, untuk maklumat pelajar, markah yang diperuntukkan dekat sini, fakta dia 0.5 markah. So, fakta dekat sini bermaksud anda bagi definisi, anda akan dapat 0.5 lah. Huraian dia adalah sebanyak 1.5 markah. So, 1.5 markah itu maksudnya anda kena bagi huraian bagi barang percuma dengan barang ekonomi. Yang penting anda mesti dapat bezakan kedua-dua jenis barang tersebut. Okey, so 1 point dekat sini, jumlah dia adalah 2 markah. So, bermaksud markah yang diperuntukkan 4 kan? Dengan reti kata lain, pelajar kena bagi sekurang-kurangnya 2. Okey, sama ada definisi, lepas tu kos lepas ke, sebutan harga ke, mana-mana 2 lah. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya kita tidak galakkan pelajar untuk sediakan jawapan anda dalam bentuk jadual. Okey, untuk peringkat matrikulasi ini, anda sepatutnya kena sediakan jawapan anda dalam bentuk esei. Kan tadi sudah kata soalan struktur ini adalah esei pendek kan? So, ingat, jangan sediakan jawapan anda dalam bentuk jadual sedemikian. Ini hanya senang untuk kamu buat ulang kaji sahaja.
Dan cara menjawab dia sepatutnya sedemikian. Kita cuba tengok ya. Definisi, okey, ini sebenarnya merupakan fakta lah. Anda nyatakan fakta ini terus dapat 0.5 markah. Okey, lepas tu cara jawab dia. Barang ekonomi adalah barang yang, apakah definisi dia? Lepas tu kan soalan ini dia minta anda bezakan kan. So jangan lupa masukkan perkataan manakala. Okey, ataupun anda nak guna tetapi pun boleh. Okey, manakala bagi barang percuma adalah barang yang apa dia definisi dia. Okey, jadi cara jawab dia sepatutnya sedemikianlah. So definisi ini 0.5 markah. Kemudian huraian anda ada sebut berkaitan dengan barang ekonomi dan juga barang percuma, anda akan terus dapat 1.5 markah. Jadi 2 markah untuk yang pertama ini. Okey. So huraian yang seterusnya, kita cuba tengok. Kita tengok dari segi kos lepas, anda ada nyatakan kos lepas ini saja terus dapat 0.5 markah. Barang ekonomi mempunyai kos lepas, okey. Manakala barang percuma, okey, yang ini pun samalah. Okey, anda bagi fakta 0.5 dan huraian anda 1.5 markah. So jumlah markah dekat sini adalah sebanyak 2 markah juga. Anda hanya perlu bagi 2 poin sahaja. So 2 darab dengan 2, 4 markah. So kita terus dapatlah skor 4 markah untuk jenis soalan ini. Okey, so ingat ini adalah bahagian A berkaitan dengan soalan struktur iaitu soalan esei pendek. Okey. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan bahagian B pula. Kita akan fokus dengan soalan kuantitatif. Okey. So bahagian B kuantitatif ya. Okey, cuba tengok contoh soalan. Ingatlah ini adalah contoh sahaja. Hitung kos tetap purata AFC, kos sud MC dan kos purata AC bagi firma ini. Jumlah markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 6 markah. Jadi pelajar ingat soalan kuantitatif ini adalah melibatkan pengkiraan. Jadi pastikan anda bawa kalkulator ketika nak masuk Dewan Peperiksaan. Kita cuba tengok ya, rumus dulu. AFC, rumusnya dia boleh jadi TFC bahagi dengan Q ataupun AFC juga boleh sama dengan AC tolak ABC. Ada 2 rumus. Okey, kita hanya pilih salah satu rumus sahaja. Cuma pelajar kena pastikanlah rumus mana satu yang sesuai untuk soalan perkenaan. Okey? Okey, bagaimana rumus bagi MC? MC sama dengan perubahan TC bahagi perubahan Q. Okey? Dan AC sama dengan TC over Q ataupun AC sama dengan AFC tambah ABC. So yang ini pun sama, dia ada 2 rumus dan anda kena tentukan rumus mana satu yang sesuai digunakan untuk menjawab soalan berkaitan. Dan untuk maklumat pelajar, yang ini sebenarnya adalah berkaitan dengan bab 5, iaitu berkenaan dengan 5.2, kos pengeluaran. Okay, so kita cuba tengok dekat sini kalau anda ada tunjuk rumus ataupun pengkiraan terus dapat 1 markah. Okay, so anda boleh nampak rumus atau pengkiraan. Tetapi nasihat saya galakkan pelajar tunjukkan rumus dan pengkiraan dua-dua sekali. Okay, kenapa? Sebab kalau katakan pengkiraan yang anda tunjuk ada kesilapan, so pemeriksa dia akan tengok dari segi rumus yang anda sediakan. Jikalau rumus anda betul, masih berpeluang untuk skor 1 markah ini lagi. Jadi untuk keselamatan, sediakan kedua-dua. Okey? Lepas tu jawapan yang anda dapat itu, okey, terus dapat 1 markah lah. Jadi 2 markah. 2 markah ini hanya untuk AFC sahaja. Okey, kan kita ada 3 kan? Ada AFC, MC dan juga AC kan? Okey, maka kita darab dengan 3. So darab dengan 3. 2 darab 3 maka kita akan dapat skor sebanyak 6 markah. Okey, bagi sesiapa yang masih tak mahir rumus punya, okey, pastikan anda hafal rumus berkaitan. Okey, bab 1, bab 4, bab 5 dengan bab 6, semua bab pun ada rumus. Okey, kalau anda tak pasti boleh tengok semula video instructional yang Miss telah hasilkan. Okey. Untuk yang terakhir itu kita sambung bahagian B, soalan esei panjang. Okey, bahagian B, esei panjang. Kita cuba tengok contoh soalan contoh sahaja. Perbantuan raja, okey, anda mesti sediakan raja. Terangkan bagaimana PPS mengalami untung dan kerugian dalam jangka pendek.
Okey, memang dalam jangka pendek PPS memperoleh 3 jenis keuntungan. Tetapi soalan ini dia spesifik, dia nak untung dan rugi. Maka untung dekat sini dia adalah merujuk kepada untung lebih normal. Okey, dan rugi dekat sini dia adalah merujuk kepada untung kurang normal. Jadi pastikan anda sediakan raja yang berkaitan. Inilah dia PPS. Ingat untuk PPS, kelok permintaan dia adalah bersifat anjau sempurna dan syarat PPS, P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Dan tunjukkan dia dapat untung lebih normal. Dan lagi satu kelok yang kita perlu hasilkan adalah berkaitan dengan untung kurang normal. Inilah kelok dia. Okey, jadi dekat sini kita cuba tengok kalau anda sediakan raja, so contohlah raja yang ini, anda terus dapat 2 markah dan selain daripada itu anda kena bagi huraian dan huraian dia adalah sebanyak 4 markah. Okey, jadi dekat sini 4 tambah 2, 6 markah. 6 markah untuk untung lebih normal dan 6 markah lagi untuk untung kurang normal. So that's why darab dengan 2, jumlah dia kita akan dapat sebanyak 12 markah. Okey, sekarang Miss akan cuba terangkan sikit. Raja itu biasanya markah dekat mana dan huraian 4 markah itu biasanya anda boleh skor kat mana. Kita cuba tengok satu contoh ya. Okey, katakan sekarang yang saya nak fokuskan ini adalah berkaitan dengan untung lebih normal. Okey, raja yang anda sediakan biasanya anda sediakan paksi Y dengan paksi X. Paksi Y label dengan betul CPR kurungan RM. Paksi X labelkan Q kurungan unit. Dua-dua pun betul, biasanya anda akan dapat setengah markah. Okey, dan seterusnya anda ada sediakan P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD, setengah markah lagi untuk yang ini. Okey, seterusnya anda ada sediakan kilo MC, setengah markah untuk MC anda. Dan anda juga ada sediakan kilo AC. Pastikan AR anda melebihi AC dan AC anda adalah capai titik minimum apabila bersilang dengan MC. So, setengah markah lagi untuk kilo AC. Okey, jadi paksi ini setengah, ni setengah, setengah, setengah. Jadi jumlah markah untuk raja dia adalah sebanyak 2 markah. Okey, kita sambung berkaitan dengan huraian. Okey, nak tulis huraian itu kan dia bagi 4 markah kan? Jadi pelajar kena sediakanlah rangka jawapan itu. 4 markah itu rasa dia dekat mana? Okey, kalau nak huraikan raja ini, biasanya Miss akan minta anda sediakan keseimbangan firma kan? Okey, anda pun tulis keseimbangan firma. Then you underline. Keseimbangan firma dalam pasaran persaingan sempurna tercapai pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR pada harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, kalau anda berjaya huraikan ayat yang sedemikian, anda terus akan dapat 1 markah lah biasanya. Okey, selain daripada itu, anda juga kena tentukan TR dia berapa, TC dia berapa kan? Okey, TR dia jumlah hasil. Jumlah hasil yang diperoleh bagi firma PPS boleh ditunjukkan melalui kawasan O, P, E, Q. 1 markah. Kemudian kita nak cerita pasal jumlah kos. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma PPS boleh ditunjukkan melalui kawasan O, A, B, Q. 1 markah lagi. Okey, dan akhirnya ia berkaitan dengan kesan. Kesan itu sebenarnya adalah merujuk untung lebih normal yang diperoleh lah. Dan kita dapati bahawa TR dia adalah melebihi TC. Sebanyak berapa tu? Okey, anda boleh rujuk kawasan yang telah dirorekkan itu. Jadi pelajar boleh beritahulah firma memperoleh untung lebih normal sebanyak A, P, E, B. Okey, kenapa demikian? Kerana jumlah hasil yang diperoleh firma adalah melebihi jumlah kos. TR melebihi TC. Dengan demikian kita kata firma memperoleh untung lebih normal. Okey, jadi 1 markah lagi untuk untung lebih normal itu. Okey, jadi pelajar boleh nampak daripada apa yang Miss huraikan tadi itu, raja dia 2 markah, huraian dia 4 markah. Jadi 6 markah untuk untung lebih normal ini. Selepas anda sediakan untung lebih normal, anda sediakan juga untuk untung kurang normal. Juga sama, ada raja, ada 4 huraian itu, maka dapatlah skor sebanyak 12 markah. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan format PSPM serta teknik menjawab ini.
Dan Aga berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda lah dalam persediaan untuk PSPM nanti. Okay, so good luck and all the best to all of you. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Miss. Okay, see you. Bye-bye.